الرحمن الرحيم أحمدك ربي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. Wahai Tuhan kami, jadilah kami semua orang-orang yang baik-baik. Jadikanlah kami semua orang-orang yang benar-benar Islam, benar-benar beriman, bertakwa. Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami semua. Ampunilah dosa-dosa ibu bapa kami semua. Ampunilah dosa-dosa keluarga kami semua. Wahai Tuhan kami, jauhlah kami daripada riya, daripada takabur, daripada syirik. Selamatkanlah kami di dunia dan di akhirat. Malam ni kita baca tajuk ataupun hadis yang ke-12 yang masih lagi tajuk ikhlas. Banyak di mana hadis-hadis yang berkait dengan ikhlas ini dikumpulkan oleh Imam Nawawi dengan hadis-hadis yang banyak. Hadis yang berbunyi an Ibni Abbas wa an Abil Abbas Abdullah bin Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an Rabbih azza wa jalla قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة متفق عليه. Maksud hadis ialah daripada Abul Abbas. Abul Abbas namanya ialah Abdullah ibnu Abbas ibnu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib tauqi kepada Nabi SAW. Yang meriwayatkan hadis ini ialah sepupu Nabi, iaitulah Ibnu Abbas. Daripada Rasulullah SAW, kata sepupu Nabi ini, daripada Nabi SAW, dalam apa yang diriwayatkan daripada Tuhannya, hadis kursi. Maknanya hadis ni hadis kursi. Allah Subhanahu wa taala bersabda, sesungguhnya Allah
mencatatkan semua kebaikan dan semua kejahatan. Kemudian Allah menjelaskan, sesiapa yang berniat hendak melakukan kebaikan tetapi tidak dikerjakannya, maka Allah mencatatkan untuknya satu pahala. Dan jika dia berniat hendak melakukan kebaikannya, maka Allah mencatatkan untuknya satu pahala. Dan jika dia berniat hendak melakukan kebaikan lalu dikerjakannya, maka Allah mencatatkan untuknya 10 pahala hingga 700 kali ganda atau lebih. Sesiapa yang berniat hendak melakukan sesuatu kejahatan tetapi tidak dikerjakannya, Allah mencatatkan untuknya satu pahala. Dan jika dia berniat hendak melakukan kejahatan kemudian dilakukannya, Allah mencatatkan untuknya satu dosa. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maksudnya hadis ni Nabi SAW sebut, dan hadis ni diriwayatkan daripada Allah. Hadis ni diriwayatkan daripada Allah, maknanya hadis kursi. Jadi hadis kursi ni sama ada ilham yang Allah Ta'ala beri, tidak melalui malaikat Jibril. Biasanya biasanya ayat-ayat Quran Allah Ta'ala utuh malaikat Jibril beritahu ataupun secara langsung. Hak ni ilham ataupun mimpi, iaitulah mimpi Nabi SAW. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah mencatatkan semua kebaikan dan semua kejahatan. Kemudian Allah menjelaskan. Jadi maknanya Nabi SAW beritahu kepada para sahabatnya, dan sahabat-sahabatnya meriwayatkan hadis ini, siapalah ke kita. Jadi Nabi beritahu apa-apa sahaja yang baik ataupun yang buruk mesti dicatat. Walaupun haluh, tak kira besar ataupun haluh, tak kira siapa. Raja ke buat amalan baik ataupun buruk, Perdana Menteri ke, menteri-menteri ke, ulama-ulama ke, tok guru ke, siapa saja buat baik ataupun buat jahat, orang biasa, orang kaya, orang miskin, Allah Ta'ala kata, Nabi SAW kata, Allah catat. Allah catat belaka maknanya, kecil besar. Sesiapa yang berniat hendak melakukan kebaikan tetapi tidak dikerjakannya, maka Allah mencatatkan untuknya satu pahala. Ada orang dia niat. Dia niat. Niat di sini bukan makna menazar. Orang Melayu kita juga dia sebut niat. Meniat tu dia makna menazar. Jadi maksud sini niat ni ialah niat dalam hati nak buat sesuatu yang baik. Kalau selagi tu nazar, bila baik sakit, dulu periksa anak dia bernazar. Tapi dia guna kalimah niat. Tapi tak panggil niat. Niat panggil niat. Jadi maknanya hak ni masuk niat. Niat biasa duduk saja ya niat. Dia niat nak puasa sunat, ataupun dia niat kat gi dia nak berzikir, ataupun kat gi ataupun esok dia nak baca Quran, ataupun esok dia nak ajak kawan dia minum air. Dia nak buat sesuatu yang baik. Dia niat nak buat sesuatu yang baik, dia tak buat lagi, Allah dah beri satu pahala untuknya. Satu pahala untuknya. Jadi makna di sini Allah Subhanahu Wa Taala ni sangat baik. Allah Ta'ala ni sangat baik kepada hamba-hambanya. Allah Ta'ala baik dengan hamba-hambanya. Niat saja boleh pahala dok. Allah maknanya.
kelebihan. Baiknya Allah Ta'ala, adilnya Allah Ta'ala, rahmatnya Allah Ta'ala, dengan kebesarannya, dia beri kita niat, boleh pahala dah. Lalu Allah Ta'ala beritahu ke Nabi melalui hadis kursi. Nabi beritahu melalui hadis kursi. Allah berfirman kepadanya melalui ilham atau pemimpi Nabi. Jadi maknanya kita tahulah. Jadi kalau kita tahu, kita niat sama lah nak buat baik. Kita niat nak buat baik. Jadi kita niat sama nak buat baik. Pada duduk saja kita niat nak buat baik. Jadi tak buat lagi pun boleh pahala dah. Jadi pada kita tak niat, pada kita tidak niat, baik kita niat. Pasal kita niat boleh pahala. Kita tak buat lagi, kita niat duduk saja. Duduk saja kita niat. Kita niat benda yang baik. Dah kalau kita tak buat esok, kita tak buat lepas kita niat, boleh pahala dosa. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sangat baik kepada hamba-Nya. Jadi kalau kita tak niat, rugilah. Buat tak dah, niat pun tak juga. Niat pun tak juga. Sedangkan niat ni dalam hati je. Ringan nepung je. Mudah je maknanya. Nabi beritahu orang yang niat benda molek, tak buat lagi, dia tak buat lah katakanlah, dia tak ada bayar kafarah apa, dia tak jadi ke dosa, tak jadi dosa, bahkan jadi pahala. Dan jika dia berniat hendak melakukan kebaikan, lalu dikerjakannya, ada juga orang niat, dia buat. Ada orang dia niat, dia tak buat. Dia tak orok ke, dia tak mampu ke, dia dah ingat ke, dia dah ingat, dia dah buat, dia dah mampu, ataupun dia tukar pula kerja lain, dia boleh pahala dah. Hak ni pula yang kedua ni, dia berniat nak buat benda baik, lalu dia buat pula yang baik, dikerjakan, maka Allah mencatatkan untuknya 10 pahala. Allah, maknanya 10 pahala. Jadi baik niat lah. Baik niat. Baik niat maknanya. Kita nak buat baik, baik niat. Contohnya macam hari ni. Macam hari ni, kita kata pagi tadi, aku jemaah ni, sekarang aku nak pergi memayang jemaah ni. Memayang jemaah tu wajib dah. Lepas tu kita niat pula nak pergi maknanya. Lepas tu kita buat. Sini Nabi SAW sebut 10 pahala. 10 kelebihan. Janji-janji maknanya kegembiraan untuk kita buat baik. Untuk kita buat baik. Hingga 700 kali ganda atau lebih. Mungkin seseorang tu dia dapat 10. Tapi kalau hati dia comel lagi, dia buat comel lagi, dia dapat 700 kali ganda. 700 kali ganda ataupun lebih. Hak ni hak Allah maknanya. Allah. Allah Ta'ala ni maha pemurah. Dan dia galak ke kita, dia menggalakkan kita. Sebab tu kita kalau boleh jangan berasa tak berpahala, jangan rasa tak merahmat Tuhan, jangan rasa biasa je. Tak, jangan. Biar kita rasa makna berkehendak, rasa nak pahala ni. Rasa nak pahala, rasa nak rahmat Allah ni, biar ada berasa. Biar ada berasa. Jangan kita berasa barang maknanya. Kalau benda ni barang, Nabi tak khabar. Kalau benda ni barang, Allah Ta'ala tak beritahu. Kita ni sebenarnya sangat berhajat kepada pahala. Sangat berhajat kepada kelebihan daripada Allah. Kita memang sangat berhajat. Sangat berhajat. Cuma masa ni tak berasa apalah. Bahasa kitanya, bahasa pahala ni, atas dunia ni pitih lah. Bahasa dunia ni, pahala ni pitih. Kita ada pitihnya, kita tak ada pitih. Allah. Tak ada pitih maknanya. Beratlah kita. Susah nak gerak tak boleh, nak makan tak boleh, nak berehat tak boleh. Kepala pun serabut, pitih tak ada. Sakit nak beli obat tak boleh. Nak pergi jalan tak boleh, tak nak buang minyak tak boleh. Kalau ada kereta pun. Maka begitulah juga dengan pahala.
Begitu juga dengan pahala atas dunia ni, tak ada piti, bolehlah juga pinjam-pinjam. Akhirat kayak gini, jadi tak ada. Jadi Nabi kabawawa. Allah kabawawa ke kita, maknanya supaya kita ni semangat. Apabila dengan pahala banyak, semangat. Jangan apabila dengan pahala banyak, tak berasa apa. Ya berasa tak berasa ni iman. Kalau kita berasa barang, iman kita lemah. Kita nak tahu iman kita kuat ke tak ni. Kalau darah tinggi, kita boleh test lah. Di hospital kecil manis. Okey, kita nak test iman kita. Lagu mana perasaan kita apabila sebut pahala. Kelebihan daripada Allah, berasa tak nak? Berasa suka ke tak? Sebab tu apabila kita dengar benda-benda gini, kita pun doa lalu, Ya Allah. Ya Allah, kurnialah kepada aku. Kurnia pada aku. Sebab tu kalau kita baca Quran tu, apabila kita baca Quran, siapa ayat syurga, kita minta, Ya Allah, berilah syurga pada aku. Apabila mari cerita bab neraka, Ya Allah, jauhlah aku daripada neraka. Ni masa kita duduk belajar gini, dengar gini, kita juga ni. Apabila kita dengar gini, sama ada sebut dengan mulut ataupun dengan hati, apabila sebut kelebihan, Allah Ta'ala beritahu, Nabi SAW tolong khabar, kita pun, Ya Allah, kurnia kat aku, Ya Allah. Kurnia kat aku 700 ataupun lebih daripada 700, Ya Allah. Berilah kepada aku, Ya Allah. Aku sangat berhajat, Ya Allah. Aku sangat berhajat kepada kelebihan tu, Ya Allah. Kuatkanlah imanku. Maknanya dia jadi tazkiyah. Dia jadi dakwah kepada hati kita. Apabila sebut neraka, Ya Allah, jauhlah aku daripada neraka. Itu sepatutnya lah. Apabila kita dengar orang mengajar, dengar kuliah, dengar ilmu, sebut neraka, Ya Allah. Hati kata ataupun mulut kata seluk-seluk, Ya Allah, jauhlah aku daripada neraka. Sebut syurga, sebut kelebihan, Ya Allah, berilah kepada aku. Ataupun berilah kat aku, mak aku, isteri aku, anak-anak aku, keluarga aku, kawan-kawan aku. Bahang kok tu pula. Jadi apabila kita dengar tu, meninsafi dia panggil. Jadi insaf, rasa semangat, rasa suka. Benda takut, biar rasa takut. Sebut neraka, mari takut. Apabila sebut neraka, mari takut. Mari sebut syurga, nikmat, pahala, mari suka, Ya Allah, kurnia kepada aku. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang duk main belagu Quran kan. Belagu doa lalu. Saya tak berapa belaga mana mazhab. Belagu doa lalu. Belagu tak apa. Belagu tak apa. Cumanya doa lalu dia panggil. Siapa jadi galak-galak pula. Jadi suka-suka pula. Tu tak comel. Sepatutnya baca Quran, mari ayat neraka, Ya Allah, jauhlah aku daripada neraka. Mari ayat syurga, Ya Allah, berilah kat aku syurga. Mari ayat sujud, dia sujud. Tilawah dia panggil. Dia sujud tilawah. Jadi maknanya dia baca Quran, dia dengar Quran, dia ambil perhatian. Dia semangat. Ini begitu juga hadis Nabi SAW. Hadis ini nombor 2. Lepas pada ayat Quran nombor 2. Maknanya bukan cakapan manusia biasa. Hadis-hadis ni bukan cakap biasa. Bukan ulama, bukan tok guru, bukan ustaz, bukan orang biasa. Dia adalah sabda Nabi. Nabi ni Allah sebut wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah Nabi SAW tidak bercakap malaikat melalui wahyu. Maknanya dia cakap ni jadi lalu dah. Maknanya tak ada kosong. Hak Allah beritahu, hak Nabi beritahu, tak ada kosong. Hak macam saya bercakap ni kadang-kadang dia hak kosong. Kadang-kadang orang biasa cakap, ulama ke ustaz, kadang-kadang ada kosong. Tapi apabila Allah, ada isi selalu. Bila Nabi, ada isi. Sesiapa yang berniat, kata Nabi, sesiapa yang berniat hendak melakukan sesuatu kejahatan. Ada juga kita kan manusia yang mari nak buat hak jahat. Ada orang yang mari niat hak baik. Niat hak baik itu, niat nak buat baik, boleh pahala dosa. Niat buat baik, dia tak buat, boleh pahala dosa. Kalau dia buat, boleh 10 ataupun 700 ataupun lebih. Ada pula orang yang niat nak buat jahat. Pasal manusia. Orang tak nampak, dia niat, orang tak nampak, dia dengan Tuhan.
Hak baik pun dia dengan Tuhan, hak jahat pun dia dengan Tuhan. Malaikat pun dah tahu niat dia. Nabi Muhammad SAW pun dah tahu niat kita, niat orang. Dah tahu. Memang dia dengan Allah saja yang ada niat tu. Tapi baiknya Allah, rahmatnya Allah. Maknanya kalau masuk neraka, kalau kita baca dalam hadis-hadis, kalau masuk neraka, memang saja-saja benar nak masuk neraka. Kalau kita baca hadis-hadis rahmat Allah, hadis-hadis janji-janji pahala, kelebihan tu, kelebihan ni, kelebihan tu, kelebihan ni, Allah. Kalau masuk neraka juga, saja je lah. Dah berapa? Dah kita kan manusia buat dosa. Dah buat dosa boleh taubat. Buat dosa boleh taubat. Dosa-dosa kecil dia ambil air semayang, dia luruh. Perjalanan mari kita ke surga, dia luruh. Dia luruh. Tinggal lagi dosa-dosa besar. Boleh taubat pula. Boleh taubat pula. Kecuali dosa dengan orang. Dosa dengan orang ni macam main fitnah lah. Allahnya main fitnah. Piyuh ada payah cokok. Dosa dah besar. Dosa besar. Cokoh tak boleh piyuh. Ada kas rebang. Islam duk muluk. Kau baca ayat Quran. Ya baca ayat Quran awak tembak orang. Baca hadis awak tembak orang. Bukan nak ambil nak amal. Kalau nak amal, ya tak fitnah. Cuma ada orang kita, orang Melayu, ya silap faham pun ada. Ia panggil ni, Allah Ta'ala sebut al-fitnatu wal-fitnatu asyaddu minal qatl. Dan fitnah itu lebih besar daripada bunuh. Bukan fitnah ni. Ramai lagi kadang-kadang ustaz dalam TV3, ustaz-ustaz kuliah dia sebut ayat ni, dia ambil buat dalil fitnah. Bukan. Ni fitnah ni makna lain, makna kufur. Dan kufur itu lebih besar daripada bunuh. Ni makna kufur. Fitnah ni ada makna fitnah, ada makna kufur. Ada makna ujian. Fitnah juga makna ujian. Ada macam-macam makna. Jadi orang kita lama masa silap guna ayat ni. Begitulah juga dengan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu lebih kuat daripada orang puang. Satu zaman tu ustaz-ustaz fatwa, orang puang tak boleh jadi ketua. Puan tak boleh jadi dia panggil menteri. Tak boleh jadi wakil rakyat. Saya baca ayat ni lah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pada ayat ni berkait dengan nafkah. Nak kabonnya orang lelaki kena cari nafkah. Bukan tak boleh jadi ketua. Bukan tak boleh jadi pengetua. Bukan. Ini ayat maksud lain. Ayat awal fitnatu asyaddu minal qatl. Gitu juga makna ni bukan makna fitnah biasa. Ni makna kufur. Tapi nak ceritanya bahawa kadang-kadang dok pasal-pasal maknanya. Kita takut neraka, dia ajak berjuang Islam takut ke neraka, dia fitnah. Nyeret ke dok pasal-pasal. Berani. Tapi apabila kena samang, dia takut pula. Patutnya dia takut azab tu. Kalau takut azab neraka. Jadi kadang-kadang lebih takut samang dunia dengan samang akhirat. Kalau tak samang dunia, siapa tak minta maaf? Tak minta maaf. Tapi apabila samang dunia minta maaf, patutnya samang akhirat tu kena minta maaf dah. Apabila kita baca hadis-hadis rahmat Tuhan, pahala besar dijanjikan oleh Allah Nabi ni kepada seluruh hamba-hamba dia. Allah Ta'ala tak pilih bulu, tak pilih parti mana, kaum mana, orang negara mana, dah. Siapa saja beri janji kelebihan tu, beri janji siapa setengah-setengah ustaz tu yang ambil hadiah palsu lagi, tambah lagi. Kita tambah juga. Tambah kelebihan tu, hak Allah tak janji, hak Nabi tak janji. Berlebih-lebihan, tu kita tambah sampai begitu. Kita nak landasan yang betul. Macam hak ni hadis Bukhari Muslim. Hadis kursi pula. Hadis kursi, hadis Bukhari Muslim. Apabila kita tengok hadis-hadis sahih yang memberi janji baik kepada hamba-hamba ni, boleh hapus dosa lagi, boleh beri pahala lagi, kelebihan beratus, tak ada orang masuk neraka. Tak ada orang masuk neraka. Dah kita buat dosa, walau buat dosa pun, pasal tak boleh taubat. Boleh taubat.
Boleh minta maaf. Minta maaf. Lepas tu pula ambil air semayang pun ia gugur dosa kita. Perjalanan mari masjid surah pun. Kita duduk dengar agama pun. Sama-sama ni maknanya ia gugur dosa-dosa kecil. Dosa kecil orang kata tak apa, dosa kecil. Dosa kecil ni kalau banyak-banyak bukit dah jadi. Jadi bukit juga. Jadi apabila kita buat baik, Nabi janji bahawa orang lain tak boleh janji ni. Kadang-kadang ada juga orang kata tu wali yang janji. Cerita pelik-pelik gitu tak boleh. Orang lain tak boleh janji. Orang lain tak boleh, ustaz dah boleh, ulama dah boleh, guru dah boleh, orang lain. Barang ni barang Allah. Barang Allah ini Allah dan Rasul yang beritahu. Orang lain tak boleh. Marilah cerita pelik lagu mana kalau orang janji tak boleh pakar. Hak bab gini tak boleh pakar. Pasal hak ni nak wahyu dia panggil. Nak wahyu orang lain tak boleh. Tak boleh khabar 700, tak boleh khabar. Kelebihan tu, kelebihan ni macam lah ni. Kan ada ustaz-ustaz yang ngajak baca keluar Allah 3 kali, rezeki murah jadi kaya. Ada juga kadang-kadang. Pandai bubuh 3 kali lah, ada yang 7 kali lah, 4 kali lah. Tak boleh janji gitu, tak boleh. Yang kata ambil mana? Tok Guru dia beritahu. Tak boleh ambil daripada Tok Guru, kena ambil daripada Allah ataupun Nabi SAW. Tetapi tidak dikerjakannya. Ada orang yang niat nak buat jahat. Yang niat nak buat jahat. Yang niat nak buat jahat tapi dia tak buat. Dia tak buat. Yang pertamanya dia tak dosa. Walaupun niat nak buat jahat, tak dosa. Kalau kita kau nak buat niat nak jahat ni sampai fikir dosa rasa tepus paluh, tak dosa. Lepas tu Nabi SAW kata, dia dapat satu pahala pula dia tak buat. Kerana dia tak buat, dia dapat satu pahala. Ada orang dia bersumpah. Dia sumpah nak buat jahat. Hak ni tak wajib tunai. Ada orang yang sumpah nak cerai bini. Orang ni tak wajib tunai. Dia kena langgar sumpah. Dia kena langgar sumpah tu. Dan sumpah tu dia langgar, dia kena bayar kafarah. Tapi dia kena langgar sumpah tu. Sumpah tu dia kena langgar. Pasal sumpah tu bertentangan. Hak tu baik. Nak tambah isteri baik kalau ada kemampuan. Baik. Tapi ku. Pusing tak dengar. Jadi niat baik tak kira lah. Niat baik itu nak tambah isteri ke, tak kira rasa baik. Niat saja pun tak apa. Dan jika dia berniat hendak melakukan kejahatan, ada sejenis lagi, ada orang tu dia niat nak buat jahat, kemudian dilakukannya, lepas tu dia buat sungguh jahat. Dia niat nak buat jahat, dia buat hak jahat tu, Allah mencatatkan untuknya satu dosa. Jadi dia jadi dosa lah satu. Tapi satu je. Tak jadi 10. Tak jadi 700. Tak jadi. Jadi saja. Maknanya rahmat sungguhlah Tuhan. Maknanya Allah Ta'ala, Tuhan kita ni baik sungguhlah. Sebab tu saya kata tadi, maknanya kalau ikutkan bahawa tak ada seorang masuk neraka. Pasal tahu dah cerita. Kalau kita kata kalau periksa soalan bocor dah. Awal-awal lagi dah bocor soalan. Lepas tu pula macam kita hidup di zaman kita ni, zaman senang. Kalau ikut di zaman Nabi dulu. Kalau zaman Nabi dulu, duduk gini, duduk main ngajar gini ni. Abu Jahal mari gandai dah. Abu Jahal mari bawa pedang, pacung. Jadi maknanya, mudahlah. Dah lah zaman Nabi dulu lampu tak ada, kipas angin tak ada. Surah gini pun tak ada. Di Afrika tu kita tengok dalam video tu, sekarang pun tak ada lagi surah. Duduk bawah basah-basah gitu je. Mujur kurang hujang kat dia. Tapi nak ceritanya susah kat dia. Kat kita ni senang. Tapi walaupun senang pun Allah beri pahala juga. Allah beri pahala juga. Jadi kalau kita tengok ayat-ayat Quran,
Kita tengok hadis-hadis Nabi, janji-janji Nabi ni, seolah-olah maknanya kita ni tak ada sebab, maknanya masuk neraka. Semua kita masuk syurga belaka. Pasal kemudahan, kesenangan, ilmu yang ada hari ni pun mudah. Seterusnya keterangan ungkapan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan daripada Tuhannya. Kita baca tadi, sebut riwayat fima yarwi ar-rabbi, maknanya Nabi sebut ni ambil daripada Tuhannya atau daripada Allah Ta'ala, menunjukkan ianya hadis kursi. Jadi hadis ni ada hadis biasa dan hadis kursi. Memang kalau kita belajar bahagian hadis ni, ada dia panggil hadis kursi dan dia panggil hadis hak biasa. Hadis hak biasa dan ada hadis pula mutawatir. Mutawatir. Ada hadis masyhur. Ada hadis dia panggil ada hadis masyhur, hadis aziz, hadis dia panggil sahih, ada hasan li zati li ghairi, ada hadis dhaif dan ada hadis dhaif jiddan, ada hadis maudhu', ada hadis munkar, macam-macam namalah. Berpuluh-puluh kaedah bahagian kaji hadis ni, nak cari hadis-hadis yang paling sahih, iaitu wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada nabinya tanpa perantara malaikat Jibril, malah melalui ilham ataupun mimpi ataupun lainnya. Pengajaran hadis, setiap kebaikan atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang akan mendapat ganjaran atau balasan pahala atau dosa. Jadi setiap kita buat ni, sama ada jadi pahala ataupun jadi dosa. Antara hak kita takutnya, hak nampak dosa awal-awal lagi tak apa dah, memang kita usaha tambah. Hak kita takut selagi ni ialah kita buat baik dah, tiba-tiba Allah Ta'ala kata pelawak. Akhirat, kalau kata hari ni kita pelawak, dan lagi kita kona. Kita kona lagi. Tapi kalau kena akhirat baru, membuat apa atas dunia dulu? Saya baca Quran, saya rajin baca Quran. Betul lah suara dia sedap. Suara sedap, ujian dia besar. Orang suara sedap ni ujian dia besar. Dia ganggu hati dia. Dia ganggu, kali dia lawang, dia gagal lawang, pahala besar lah. Tapi gangguan dia kuat lah, pasal orang suka dengar. Orang minat dengar, dia pun tahu suara dia sedap. Allah, bahaya. Itu adalah nikmat, kelebihan Allah beri kepada dia. Tapi dia kena hati-hati lebih pada orang lain. Lebih pada orang lain yang kena hati-hati. Ataupun dia rajin, dia suara tak sedap tapi rajin. Nampak beza dengan orang lain, dia kena jaga juga lebih pada orang lain. Pasal nampak sangat, dia pun nampak diri dia lebih pada orang lain duduk mengaji. Dia mari rasa dalam perut. Apabila mari depan Allah, Allah tanya dia kata dia rajin baca Quran, Allah kata mempelawak. Allah kena waktu setir kau habis. Tanya lagi orang lain pula, dulu atas dunia buat apa? Dia kata suka derma. Dengar orang susah derma, dengar orang susah derma. Dengar orang susah derma, nak buat surah, nak buat masjid, dia derma. Tiba-tiba Allah tanya, dia jawab, Allah kata mempelawak. Allah kena waktu berat. Tapi bukan makna jangan derma pula. Kalau lagu tu tak payah baca Quran, kayak gini kan tuan kata pelawak. Tak jadi. Kena baca Quran, tapi kena lawang hati. Baca Quran, kena jaga hati. Derma kena derma, tolong kena tolong orang. Tolong orang. Tapi kena jaga hati. Macam sekarang ni di Syria, Allah. Turki, Suria, 2 negara kena. Saya pun ada juga kawan di nombor telefon dah. Allah Ustaz, Zuliadai atau lah duit. Kita pun paksalah kita cari kot sikit-sikit atau 2 hari dah pergi bandar, pergi cari bank nak masuk dah boleh sekarang.
Kena tolak. Pasal kemungkinan ada masalah urusan bank ke lagu mana. Yang penting maknanya susah. Susah maknanya. Orang yang tipu musibah kita kata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bukan kata Al-Fatihah. Orang Al-Fatihah bukan. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu doa, wahai Tuhan, selamatlah mereka, tolonglah mereka, wahai Tuhan. Tolong mereka, berilah keselamatan kepada mereka, wahai Tuhan. Mana-mana yang mati, wahai Tuhan, terimalah mereka sebagai orang-orang yang saleh. Doa. Kalau ada bantuan atau 10 riyal, 20 riyal, kena tolong maknanya. Peluang kita untuk buat baik, peluang kita untuk buat pahala maknanya. Apa yang berlaku ni kadang-kadang bukan nak jadi susah kita, ia peluang pahala. Kita nak derma, tak ada orang susah, tak ada orang miskin contoh. Habis ruang tu tak ada. Tiba-tiba dalam kampung kita ni, dalam kampung mana-mana ada orang susah. Peluang kita untuk buat pahala. Peluang kita untuk buat pahala. Bukan musibah untuk kita, peluang kita. Apa yang berlaku di Syria, di Turki ni, paling-paling tidak kita doa Allah. Nabi sebut man lam yahtamma bi amril muslimina falaysa minna. Nabi bersabda sesiapa yang tidak ambil hera tentang urusan orang Islam bukan di kalangan kami. Tak berasa apa yang berlaku. Tak rasa kesian, tak rasa simpati, tak rasa nak doa. Tak berasa apa. Nabi kata man lam yahtamma bi amril muslimina falaysa minna. Orang-orang yang tidak rasa apa-apa perasaan, ambil berat tentang saudara-saudara Islam dia, bukan di kalangan kami. Bukan cara Nabi SAW, bukan cara Islam maknanya. Balik hadis tadi, Nabi tanya, Allah tanya, mau buat apa? 3. Hak Allah tanya, yang Nabi sebut 3. Selagi dia kata dia berjuang pada jalan Allah. Dia berjuang pada jalan Allah. Allah kata pelawak. Ya, saya berjuang. Mu nak tunjuk backing, mu nak tunjuk hero, mu nak tunjuk mu hebat pada orang lain, mu ada niat lain, bukan kerana Allah semata-mata, maka Allah Ta'ala capok ke dalam neraka. Jadi 3 ni kita takutlah. Hak buat dosa tu memang awal-awal ada dosa. Maknanya kalau kita bijak, kita cuba usaha lagi. Tapi hak ni Allah. Kita baca Quran, kita berasa ikhlas. Kadang-kadang kita je berasa. Kita berasa rupanya ada tujuan yang lain, lalu Allah Ta'ala kata lawak. Tapi bukan makna jangan berjuang. Kena berjuang, kena semayang, tapi betullah hati. Jagalah hati supaya ikhlas, supaya tidak ada syirik kecil, supaya tidak ada riak. Sesuatu kebaikan yang dilakukan dengan niat ikhlas kerana Allah akan diberi ganjaran pahala yang berlipat kali ganda. Jadi apabila kita buat amal yang soleh, Allah Ta'ala ganda-ganda kelebihan. Bermula daripada 10 kali ganda hingga 700 ataupun lebih. Allah, maknanya banyaklah kelebihan. Banyak kelebihan ni. Tapi kalau kita tak jaga, ia jadi kosong. Ia jadi boleh sikit maknanya. Jadi kita kena jaga. Yang sebab tu hadis-hadis ni kita baca hadis lain pula. Supaya hadis ni kait mengenai. Ada hadis galak suruh buat. Ada cerita pula, hadis cerita pula, ia hapus dosa kita. Ada hadis ajar kita supaya bersemangat buat. Semangat buat baik ni. Tapi kalau baca waktu punah juga. Sesak kita. Sebab tu hadis-hadis ni kalau ambil separuh, sesak. Ayat-ayat Quran ni kalau ambil separuh, sesak. Sebab tu orang nak buat mazhab, dia nak buat mazhab, dia kena ambil habis ayat Quran ni. Dia kena ambil habis hadis-hadis Nabi ni. Dia nak buat fikrah Islam. Dia nak buat pemahaman Islam. Dia nak buat jamaah Islam. Dia nak bawa pemikiran fikrah. Dia kena ambil habis ayat Quran. Dia kena ambil habis hadis ni. Dan dia kena faham molek ayat-ayat ni. Dia kena faham molek hadis-hadis ni.
Ambil belaka dah Quran ni, ambil belaka dah hadis. Tapi cara faham salah pula. Dia faham sendiri-sendiri. Dia faham sendiri-sendiri. Dia faham ikut hawa nafsu dia. Dah nak faham lagu mana? Faham dia ialah melalui Nabi SAW. Faham melalui salafus salih, para sahabat. Lagu mana Ibnu Abbas faham? Lagu mana Ibnu Umar faham Islam ni? Mari kemudian pula macam mana faham Imam Syafi'i kita, Imam Maliki, imam-imam mu'tabar, ulama-ulama mu'tabar. Kalau sekadar orang panggil ulama, dia bukan maknanya mu'tabar, dia bukan mujtahid, dia bukan alim yang besar, boleh hafal Quran, boleh hafal hadis, kaedah-kaedah fiqh, usul fiqh, bahasa Arab tinggi. Walaupun dia orang Arab, tapi bahasa Arab dia tak tinggi. Ada ulama-ulama sebenarnya dia alim, contohnya Quran, alim bahagian hadis, tapi bahasa dia lemah. Apabila dia bahasa lemah, memahami bahasa Arab walaupun dia orang Arab, dia tidak mampu untuk ambil pengertian daripada Quran itu secara betul. Kerana Quran itu bahasa Arab, hadis-hadis itu bahasa Arab, dan Nabi SAW bercakap dengan bahasa Arab yang fasih. Jadi memerlukan kepada seorang ulama itu dia faham bahasa Arab, nahwu, sarah, balaghah dengan mahir. Seterusnya, orang yang berniat hendak mengerjakan kebajikan tetapi tidak dapat dilakukannya, dia tetap akan mendapat balasan satu pahala kebaikan. Niat-niat nak buat, dah buat sekarang. Dia tak supoh, kalau dia supoh bahayalah. Dia tak nazar, kalian nazar bahayalah. Dia niat tapi dengan bernazar, dia tak buat, tidak boleh, dia kena buat juga. Dia kena paksa, kena buat juga. Dia kena buat juga. Tak, hak ni niat biasa, dia niat. Aku kalau boleh nak makan ramai-ramai, nak jamu. Aku kalau boleh nak selawat esok 10 kali, nak selawat ke Nabi, nak berzikir la ilaha illallah esok 100 kali, tiba-tiba tak buat. Pahala dia boleh dah satu pahala, dia niat. Sebaliknya, sesiapa yang berniat hendak melakukan kejahatan tetapi tidak dilakukannya kerana takutkan Allah, dia takutkan Allah, dia tak buat. Jawabnya, dia tak dapat, dia tak jadi dosa, dia dapat pahala pula daripada apa yang dia niat dan dia tinggal tu. Jadi mendapat apa-apa balasan dosa, malah dia diberi pahala oleh Allah. Tiap-tiap kejahatan yang dilakukan dijadikan balasannya satu kejahatan saja. Jadi kalau dia niat, maknanya kalau dia niat nak buat jahat, dia tak buat jahat, dia tak dapat pahala, dia tak dapat dosa lah. Niat nak buat jahat, dia tak buat, alhamdulillah, dia tak dapat dosa, bahkan dia dapat pahala pula apabila dia tak buat tu kerana Allah. Dah kalau dia buat, dia niat jahat dan dia buat sungguh, maka hak tu dia panggil dia dapat satu saja dosa. Dia niat jahat, dia buat, dia dapat satu je dosa. Maknanya Allah Ta'ala ni baik kepada hamba-hambanya. Jadi kita sebagai hamba ni biar rasa sayang ke Allah, biar rasa suka kepada Allah. Kalau kita duduk saja kita minta, wahai Tuhan, kasihlah saya kepadamu, wahai Tuhan. Duduk saja kok Melayu, wahai Tuhan, jadilah aku kasih padamu. Wahai Tuhan, jadilah aku kasih padamu. Tengok berlaku hak kata di Syria dengan Turki tu, kadang-kadang kita berasa dah buat apa yang Tuhan buat gitu. Ada orang tulis dalam Facebook ni, bala ni. Bala lalu. Dia mana tahu, dah tahu. Dia tak terima wahyu. Ulama-ulama ada yang ditanya. Orang tanya, Syekh, macam mana Syekh apa yang berlaku ni hak tsunami dulu? Syekh Abdul Majid Zandani, orang tanya hak tsunami dulu. Syekh, betul tak Syekh hak apa yang berlaku ni? Hak di Indonesia kena, hak sikit kena di Malaysia, di India kena. Bala daripada Tuhan. Dia kata, saya tak terima wahyu, saya tak tahu. Saya tak tahu, saya tak terima wahyu. Hebat.
maknanya ulama macam tu hebat, beraloh dia. Setengah orang, dia balik lu. Oh, ada maksiat dia tu. Maksiat ada di Turki. Maksiat ada di Syria. Ini bala daripada Allah. Mau mana tahu. Kita tak terima wahyu. Kita bukan Nabi. Kita bukan wakil Tuhan. Jangan kita terlalu gopoh maknanya. Ulama besar. Syekh Abdul Majid Zandani. Beratus ribu orang mati tsunami. Orang tanya dia. Dia jawab, saya bukan Nabi. Saya tak terima wahyu. Saya bukan wakil Tuhan. Jadi dah maksiat dosalah. Bahayalah. Mengundang bala. Tapi nak kata hak tu kena bala, tak. Kadang-kadang dalam Facebook tu nyomor. Dah hari tu yang Kaabah rutuh bahan di banjir tu pernah berlaku. Rutuh Kaabah. Dah tu bala lah. Tak boleh. Kadang-kadang fenomena dia panggil penyakit-penyakit dunia ni. Kita ada demam, ada sakit kepala, darah tinggi, kecil manis. Bumi pun begitu juga. Kecuali Allah kabar. Hak mana Allah kabar? Hak berlaku di zaman Nabi. Nabi-Nabi dulu. Hak lauk mati itu. Quran yang beritahu itu adalah bala daripada Allah. Tak apa lah. Bala daripada Allah tu. Siapa kabar? Allah kabar. Kabar ke siapa? Kabar ke Nabi SAW. Cerita Nabi Lut. Banyak cerita-cerita bala hak sebelum ni. Mana kita tahu? Tu Allah kabar dalam Quran. Hak ni Allah dah kabar. Dia kabar umum. Tapi nak pasti hak tu hak ni, kita tak mampu. Dah kita pula, mari mikir juga. Dah apa yang tak tebang Israel no? Apa tak tebang Israel no? Apa tak tebang Amerika? Apa tak timbang Rusia? Itu kita fikir. Kita fikir malam ni lalu kita nak godang perhabis. Amerika dengan Rusia dengan Israel no? Itu kita mikir. Itu kita fikir. Apa yang berlaku? Kita ambil ginilah mudah. Allah nak uji orang Syria. Allah nak uji orang Turki. Allah nak uji kita orang jauh. Apa perasaan kita apabila dengar dan lihat gambar-gambar video mereka kena musibah tu. Kita fikir bahawa Allah nak beri pahala kita. Kita dah ambil peluang doa supaya mereka selamat. Allah beri pahala ke kita. Kita fikir bahawa Allah Ta'ala sayang mereka. Bukan saja tu dibayar. Hak luka-luka tu dibayar oleh Allah. Dah hak mati juga dibayar oleh Allah. Dah kalau dia jahat, dia masuk neraka. Dah kalau dia baik, dia masuk syurga. Orang yang mati tu dalam keadaan baik, Tuhan balas berganda-ganda kelebihan tu, suka dia tu. Apabila dia mati dengan darah, dengan uji yang besar tu, dengan patah, dengan apa tu, dia mati. Allah pun tunjuk ke dia, ni tak kelebihanmu. Akui kelebihanmu ni. Walaupun rumahmu runtuh, walaupun mu patah dah mati, orang lain boleh makan lagi, mu mati. Allah tunjuk ni tak kelebihanmu. Jadi baik kita niat gitu. Baik kita fikir lagu tu. Pada kita fikir, bala apa benda bersengang ni orang ni tanya ustaz ni, orang ni tanya ustaz ni, orang ni tanya ustaz. Mana tak tahu ustaz tu nak jawab. Kalau dia jenis kerah, kalau ustaz tu jenis kerah, kalau ulama tu jenis hulu, jenis kerah, jenis memang berakhir hukum. Sedang molek. Tengok. Tengok. Kita orang Malaysia nak ke? Aduh, lalu kita ambil kok parti juga. Pusing kok politik juga. Nak suruh orang gerung, mari ke parti kita belaka. Baru dah kena bala. Cok. Banjir juga mana-mana pun. Banjir. Dah lagu mana cara fikir yang baik? Fikir yang baiknya ialah Allah nak beri pahala kepada mereka. Allah nak beri pahala kepada kita. Apabila menyaksikan ujian mereka tu, kita simpati. Kita doa. Kita mengharapkan ada orang hantar duit. Ada orang pergi ke Turki, pergi ke Syria nak tolong. Banyak mana kelebihan. Hak mati pula dapat kelebihan pula. Kelebihan besar. Allah Ta'ala beri kepada dia. Kerana dia diuji. Tak saja. Kerajaan mana-mana kalau dia kerajaan gagah lah. Dia tolong kan? Dia tolong orang susah tu. Orang susah tu kalau kerajaan tu gagah dan adil, tolong. Dah Allah lebih adil. Allah maha adil. Bukan saja lebih adil. Maha adil, maha rahmat. Tak saja.
Yalah kita tengok kita kesiang, baguslah. Kata ada kesiang, berat nananglah kita. Kesiang tu bagus. Tetapi orang yang ditimpa itu dapat kelebihan besar. Kita yang simpati dapat kelebihan pula. Tak saja. Orang yang mati dalam keadaan beriman itu masuk syurga. Masuk syurga. Dosa-dosa dia dengan kesakitan itu dia ampun oleh Allah. Tinggal dia lah. Kalau dia baik atas dunia dulu, masuk syurga dia. Allah kita kata siangnya budak-budak tak ada dosa lagi. Masuk syurga dia. Masuk syurga dia, budak-budak tu masuk syurga dia. Tak saja Allah Ta'ala, tak saja. Allah Ta'ala beri. Orang yang semayang pun dapat pahala. Orang yang berzikir pun dapat pahala. Orang yang sabar menghadapi ujian itu, lagi besar dia dapat pahala. Jadi maknanya cara berfikir kita sebagai Muslim, faham Islam secara wasatiyah, faham Islam secara rahmatan lil alamin. Kita tak mudah hukum orang. Tak mudah nak hukum. Nampak sikit, kita hukum lalu dah. Nampak sikit, kita hukum lalu. Memang ada golongan seperti ini. Orang Islam juga. Kadang-kadang ulama juga. Kadang-kadang tok guru juga. Kerana itulah fikrah dia. Cara dia faham lagu tu. Dia mengaji gitu. Dia ambil pemahaman gitu. Dia nampak saja, kita kena bala dah. Kena bala dah. Kawan kita naik motosikal, dong lekuk. Allah kena bala dah. Kena bala. Ya tak kena bala. Ya rebah 4 kali hari tak kena bala. Baru ni kawan saya. Ustaz Ridwan Mubakar, orang Kedah. Bahas teruk berapa hari, dah minggu lebih kurang. Yang tembok dia kawan-kawan dia. Tak lawan sangat. Lawan sangat. Lawan apa dah tahu. Tahu dia tu. Kena bala lah, apalah. Jadi politik sama. Jadi sebab tu saya ambil pendekatan untuk baiki pemikiran ni. Supaya kita ni berlaku adil. Pemahaman Islam kita itu adil. Pemahaman Islam itu rahmat. Pemahaman Islam itu wasatiyah. Pemahaman Islam kita itu hormat menghormati. Pemahaman Islam itu mendahului akhlak. Pasal orang Islam kita ramai tapi tidak menjadi dakwah. Sepatutnya dia tak dakwah dengan suara lagi, perangai dia sudah jadi dakwah. Tapi apabila dia semangat Islam, main fitnah situ, fitnah sini, kata kat orang macam-macam, hukum orang macam-macam, lagu manalah orang nak sedar. Orang nak sedar bahawa Islam tu comel. Nak kata comel lagu mana? Kalau lagu tu. Jadi mudah-mudahan apa yang kita baca malam ni sedikit sebanyak menjadi ilmu, menjadi pengajaran, menjadi dakwah, menjadi tazkirah kepada hati-hati kita semua, menjadi dakwah kepada seluruh mereka yang dengar, supaya kita jadi Muslim yang baik, Muslim yang benar-benar beriman, beriman yang benar-benar bertakwa, beriman yang benar-benar bertakwa, dan kita ambil perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita tinggal bumi ini, alam ini, kita dimatikan oleh Allah mendapat husnul khatimah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.